alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati pengerusi surau, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai surau, para asatizah, alim ulama, seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama pada malam ni insya-Allah untuk sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslimat datang tu banyak. Tu cari mana muslimat? Rupanya duk cerok tu. Zian apa? Alhamdulillah, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila masuk Rabiul Awal ni, nak masuk ni ambang-ambang ni time-time dia lah. Kita nak banyak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita tentang Nabi SAW, akhlak Nabi, watak Nabi, perjuangan baginda Rasul SAW. Bukan sekadar nak cerita tentang kelahiran Nabi SAW saja. Dan pada malam ni kita nak bincang tentang akhlak baginda Rasul SAW. Banyak skop yang kita boleh bincang tentang Nabi SAW. Banyak cerita tentang Nabi. Tapi malam ni nak sembang satu aja tentang akhlak Nabi SAW. Pasal Nabi ni qudwah hasanah. Dia panggil qudwah hasanah. Qudwah hasanah ni maksud contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Kita ni sifat manusia memang sifat meniru. Memang sifat manusia, sifat dia meniru. Dia akan tiru, dia akan ikut sallallahu alaihi Muhammad siapa yang duduk di sekeliling dia. Kalau yang duduk di sekeliling kita tu orang baik-baik, kita akan terdorong untuk jadi baik. Kalau kita yang duduk di sekeliling kita tu orang yang tak baik, dia akan bawa kita untuk jadi tak baik. Sebab sifat kita ni manusia memang jenis tiru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Nabi SAW Allah jadi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, innaka la'ala khuluqin azim. Allah sebut, sungguhnya di sisi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli, akhlak yang paling baik, akhlak yang terpuji. Sebab tu Allah jadikan Nabi SAW ni daripada kalangan manusia. Pasal apa Allah jadikan Nabi dan para Rasul daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan para malaikat? Yang pertama, sebab mudah untuk kita tiru. Sebab nak ikut senang lah. Nabi SAW makan, kita makan macam mana Nabi SAW makan, kita boleh tiru macam mana cara Nabi SAW makan. Nabi tidur, kita boleh tiru cara Nabi tidur. Nabi berkeluarga, Nabi beristeri, Nabi ada anak-anak, Nabi bekerja, Nabi berniaga, Nabi berjuang, Nabi berjihad, Nabi berperang, Nabi pakai baju, Nabi mandi. Semua urusan kehidupan Nabi SAW boleh kita tiru. Yang kedua, kita boleh faham bahasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun Nabi SAW bercakap dengan bahasa Arab, dalam bahasa Arab, tapi kita masih boleh faham bahasa Arab, boleh belajar bahasa Arab. Kena belajar. Kalau bahasa malaikat kan begitu susah nak faham kan. Kita mampu untuk faham. Yang ketiganya ialah kemampuan untuk mengikuti. Sebab sifat Nabi SAW manusia. Manusia buat ni dia ada limitation, dia ada keterbatasan dia. Sifat setakat mana manusia mampu untuk buat sesuatu benda, maka kita mampu untuk ikut. Kalau para malaikat tak makan langsung, kita puasa setakat berapa jam bolehlah tahan puasa. Dan malaikat langsung tak makan, macam mana nak ikut? Malaikat langsung tak tidur, macam mana nak ikut? Malaikat ada yang di kalangan malaikat sujud je tak bangun-bangun, macam mana kita nak ikut? Tak mampu. Maka Nabi SAW daripada kalangan manusia, maka kita mampu untuk ikut. Baik, malam ni kita nak tengok beberapa daripada sifat-sifat dan watak
dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Dr. Said Muhammad Al-Alawi Al-Maliki dalam kitabnya biografi lengkap Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ada 41. Tapi kalau nak perhabis 41 ni mau pukul 12.30 tengah malam lagi. Tuan-tuan boleh tunggu kan? Boleh lah, baru 5 minit punya ceramah. Cuba 50 minit punya ceramah tanya lagu tu. Tuan-tuan sekalian, baik, insya-Allah takat mana kita sempat, takat mana kita dan, insya-Allah kita akan bincang tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu diam. Maksud kurang bercakap berbanding dengan cakap. Sebab yang keduanya, Nabi SAW hanya bercakap bila perlu saja. Jangan terlalu banyak cakap sangat. Bila banyak cakap, banyak salah. Bila banyak salah, jadi dosa. Bila banyak dosa, masuk neraka. Saya ingat dulu waktu sekolah-sekolah rendah dulu, dia digantung kat atas koridor kat jalan tu, ada tiang tu, dia tulis tu, banyak cakap, banyak dosa. Banyak apa? Banyak cakap, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, banyak dosa. Dia ingat ambil ni. Betul lah. Orang yang banyak bercakap, dia banyak ruang dia untuk melakukan kesalahan. Waktu Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik saja. Kalau dia tak mampu, duduk diam-diam. Tak mampu, duduk diam-diam. Nak kena belajar cakap yang baik. Ini satu sifat Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Allah akan membina satu rumah di tengah syurga, di pinggir syurga, kepada orang yang mengelak daripada berbalah walaupun dia betul. Allah akan membina satu rumah di tengah syurga kepada orang yang mengelak daripada berbohong walaupun main-main. Allah akan membina satu rumah di puncak syurga kepada orang yang akhlaknya baik. Ni 3 benda kita kena buat. Nombor 1, tak usah duk balah dengan orang. Tahu tak kena belajar apa? Belajar untuk diam walaupun kita betul. Kalau kita buat salah, kemudian orang cerita tak betul tentang kita, itu pun kelang kabut nak apa betul, walaupun kita memang salah. Sebab sifat kita lagu tu. Apatah lagi kalau kita betul, lagilah nak apa betul. Tuan-tuan faham tak maksud ni? Orang kata kat kita, kita tak buat benda tu. Faham tak? Orang tuduh kata kita buat, tapi kita tak buat. Kita nak buat apa? Nabi suruh diam. Duduk diam sudah. Tak usah duduk pergi sembahyang Jumaat, tuan mengurusi, saya nak minta pegang mikrofon, saya boleh tak? Nak buat apa? Saya nak buat pengumuman sikit. Assalamualaikum tuan-tuan sekalian. Jadi berlaku beberapa ni 2-3 hari ni ada tuduhan-tuduhan yang melampau mai dekat saya, tuduh saya pergi duk curi selipar kat masjid ni. Saya nak abang betul-betul saya memang tak ambil selipar tu. Saya sungguh-sungguh saya tak ambil punya. Tuan-tuan sekalian, saya dia pada pergi tuduh saya sampai tulis dalam Facebook apa semua, bagi tahu kata saya ambil. Sungguh-sungguh saya tak ambil punya. Tuan-tuan, duduk diam-diam sudah. Duduk diam-diam sudah. Boleh tak tuan-tuan Azhar nak buat begitu? Ya. Boleh tang kena tang orang. Cuba kena tang dia tengok. Oi, dia menggelupok boleh tahulah. Satgi dia post dalam Facebook dia luah perasaan lah, apa main ingat ni aku ni lagu mana tu dia. Tuan-tuan, kalau orang tuduh kita satu benda, ingatlah, dengan usaha dia nak jatuhkan kita, dia fitnah kita satu benda dengan tujuan dia untuk menjatuhkan kita. Tuan-tuan ingat beberapa perkara ni. Nombor 1, ingat, mungkin dia kafarah atas dosa yang pernah kita buat dulu-dulu. Ada benda kita salah-salah buat dulu-dulu ni, Allah nak kafarah dosa kita. Nombor 1. Yang keduanya tuan-tuan, subhanallah,
Allah nak mengangkat darjat kita. Lagi besar, lagi tinggi orang tu di sisi Allah, lagi ujian besar kat dia. Ingat macam tu. Lagi tinggi orang tu, lagi besar ujian dia. Lagi tinggi orang tu di sisi Allah, lagi besar ujian dia. Periksa UPSR untuk orang darjah 6 dengan periksa SPM untuk orang tingkatan 5 sama tak? Tak sama. Beza. Lagi susah. Pasal apa lagi susah? Pasal darjat, pasal pangkat, pasal duduk lebih tinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Faham tak ni? Tuan-tuan, Allah muslimat, maka waktu tu belajar untuk diam. Kalau kita respons, orang yang buat maksiat tu, dia buat jahat tu, dia dah dapat dosa dah dia. Dia dapat dosa dah pasal dia buat fitnah kat kita. Tiba-tiba kita respons. Bila kita respons, orang tu nak duduk diam saja, dia tak duduk diam saja, dia akan buat cerita yang kedua. Dia kata dia buat fitnah kita, kata kita A, kita pun kata apa? Dah lah, saya tak buat yang seperti mana tuduh tu, saya tak buat benda A tersebut. Ingat, dia duduk tak diam, dia tak duduk diam, dia akan buat cerita yang kedua, fitnah yang kedua pula. Maka dengan kita bercakap itu, kita telah encourage dia indirectly untuk buat dosa yang kedua. Boleh faham tak? Maka dia dah buat dosa yang kedua. Pasal apa dia buat dosa yang kedua tu? Pasal kita respon dia daripada pertama yang dia buat tadi ni. Maka dah jadi dua dosa dia. Dan kita menjadi pencetus kepada dosa yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Dia faham tak ni? Kita fight lagi, kita kata lagi, dah, bukan aku tak buat lagu tu apa semua. Nanti dia akan buat pula cerita yang ketiga. Dan demikianlah berterusan. Orang takkan diam dan berhenti daripada buat fitnah bila dia tak suka dan dia nak jatuhkan kita. Maka Nabi ajak kita buat apa? Diam. Boleh tak muslimat bila orang kata kita duduk diam? Allah saja yang tahu. Tapi tuan-tuan, Nabi suruh buat apa? Diam. Tahan. Sabar. Minta doa ke Allah, bagi Allah bagi kekuatan kat kita. Bagi Allah bagi kesabaran. Tuan-tuan, bila mai muncul satu fitnah kat kita dan kita diam, kebenaran akan muncul, fitnah akan padam. Tapi kalau tuan-tuan respon lagi, kebenaran tu tak akan muncul, fitnah tu akan muncul, fitnah yang baru, fitnah yang kedua, fitnah yang ketiga, dan dia berterusan sampai bila? Allahu Rabbi, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, nombor satu, diam. Tak usah duk balah. Yang kedua, tuan-tuan, dalam hadis tu cerita apa? Cerita tak salah duk bohong walaupun melawak. Seronoklah dalam grup WhatsApp tu, pantang satu benda, cerita merepet keluar, Allah, kita lah celapak nak share kat orang. Ketayak atas kepala, nak jadi orang masjid, duk main masjid sembahyang jemaah tak tinggal, tapi merapu boleh kat dia. Sudah-sudahlah tuan-tuan, sudah-sudahlah, Masya Allah. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Dengar ni elok, Nabi kata apa? Nabi pesan kat kita ni, bukan pesan kat orang ni. Nak tahu kita ni elok tak elok Islam yang ada kat kita, dan kita ni orang Islam yang elok ataupun tak? Di antara tanda eloknya Islam yang ada pada seorang itu ialah dia meninggalkan benda yang tak jadi manfaat apa kat dia. Kalau dia buat satu benda tu tak jadi manfaat apa, tinggal ya, tak payah duk buat lah, tak rugi apa pun. Allah, dia sibuklah artis tu bercerai, biar pergi kat dia lah, nak buat lagu mana. Saya tak puas hati sungguhlah Ustaz. Duk elok-elok berbelah tahun dah kami duk tengok tu, subhanallah, tiba-tiba bercerai. Tak tahu Ustaz siapa punya cerita. Dia punya bini dia ke, laki dia ke, tapi nampak-nampak macam laki dia. Orang perempuan pantang sungguhlah bab-bab itu. Saya baru ni saya pun lah satu artikel ada orang tulis cerita tentang adab isteri pada suami. Kata orang perempuan ni nak masuk syurga bukan payah pun, mudah aja. Taat suami lah, bla 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 semua.
Oi, depa hantam saya berjemaah. Awak orang perempuan saja ke nak kena buat lagu ni? Tu yang laki-laki tu. Laki saya ni buat lagu ni, buat gini. Lah, subhanallah, sabar Ustaz. Ni cerita pasal perempuan, ni cerita lah laki-laki. Saya tulis kat dalam tu. Tuan-tuan pernah ikut dak kuliah saya? Saya kalau cerita ada bab laki-laki, saya ceritalah bab laki-laki tanggungjawab kena buat. Yang ni cerita pasal perempuan. Boleh cukup pantang kalau sebut tang perempuan ni. Tang jet perempuan kita jet juga. Laki-laki pun bukan kali harap saya ada kan. Betul tak? Ada time-time cakap Allah dia merapu sungguh lah tuan-tuan semua. Dah cukup-cukup lah kita ni bab-bab merapu sudah tinggal. Belajar untuk tak merapu dah. Dalam grup WhatsApp tu kalau bab-bab merapu tak usah duk share. Sungguh tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tu hantar kat saya. Dia kata apa? Saya ni duduk satu tempat kejiranan ni. Dia kata ada ni sebuah saya duduk tengok depan mata saya. Saya kata saya tak tahu nak buat lagu mana. Nak tegur tak tegur jadi susah. Pantang laki keluar pergi kerja, isteri lagi Salih Azim Muhammad, ada jantan lagi mai. Depan mata saya duduk tengok anak-anak kecil-kecil 3-4 ekor tu ada. Ni kata Salih Azim Muhammad, pantang laki pergi kerja, lagi jantan mai lain. Lagi pantang cantik laki pergi. Satu hari dia kata, saya pun tak tahu saya ni seorang jiran yang baik. Saya nak pergi bagi tahu kat suami dia, saya orang kata suami dia kata saya ni duduk apa ni, duduk sibuk hai rumah tangga orang pula. Saya pun jadi serba salah, dia kata. Sampai satu hari dia kata tiba-tiba waktu isteri dia tu duduk dengan jantan lain tu, disaksikan oleh anak-anak dia 3-4 ekor tu, tiba-tiba seolah laki dia balik. Bila laki dia balik, saya kata memang jadi isu lah ni, aku nak tengok ni apa nak jadi ni. Laki dia balik, tiba-tiba laki dia nampak bini dia duduk dengan jantan lain, laki dia boleh patah balik. Dia kata ni apa punya jantan ni, dia kata. Lalu dia pun subhanallah tuan-tuan, dia kata mari kita tengok kesian dekat anak-anak dia yang kecil-kecil tu. Dia pun ambil gambar tu sekalian, gambar anak-anak tu depa dua tu. So dia kata anak dia ada 4 ekor, tengok warna oren seekor, warna hijau seekor. Kucing rupanya aku ajak semua. Kucing. Dia kata ada kerja dia tu. Duk reka cerita tu ada masa tu. Duduk dia fikir, dia nak reka cerita tu yang panjang tu berjela-jela kita baca tu. Saya kata subhanallah. Tuan-tuan ingat, nampak je zipper dia main-main lah kan, main-main je. Tapi tuan-tuan, kata Dr. Mustafa Bura dalam kitabnya Al-Wafi yang mensyarahkan hadis, petikan daripada perkataan ulama yang mensyarahkan hadis tu, disebut bahawa nanti di akhirat Allah akan hitung setiap minit yang kita buat. Apa yang kita buat? Hari tu kita duduk spend masa berapa minit kita duduk type, duduk buat cerita, duduk ambil apa. Allah kira tu hang buat apa ni? Allah tanya hang buat apa ni? Apa faedah daripada apa yang hang buat ni? Hang dapat apa? Hang dapat apa? Kemudian pula dia spend 5 minit duk mereka cerita tu. Dia pergi ambil gambar ada kucing, agaknya dia lalu jalan tepi jalan tengok ada 4 ekor kucing. Dia kata aku model cerita. Dia pun ambil gambar kucing tu, dia buat mereka cerita tu. Katalah dia spend 5 minit untuk dia buat dia mereka cerita tu. Tuan-tuan, dia share pula dekat grup, berapa grup yang dia ada. Kata ada 10 grup. Daripada 10 grup Facebook WhatsApp yang dia ada, satu grup tu ada 200 orang, ada 2,000 orang yang baca. Dan setiap 2 orang tu, setiap 2,000 orang tu spend masa 2 minit untuk baca. 2 minit kali dengan 2,000 dah berapa? Dan 4,000 minit yang dia bazirkan masa orang. Yang nanti Allah akan soal 4,000 orang, 4,000 minit ni berapa banyak amalan yang orang boleh buat, yang tertinggal disebabkan dia. Tuan-tuan, sebab tu Allah sudah-sudahlah merepek ni. Allahumma salli ala sayyidina Abu Laits As-Samarqandi, dia menyenaraikan 4 perkara yang berlaku bila dosa kita diampun. Kita ni minta ampun pada Allah banyak dosa, buat banyak dosa, lalu minta ampun lah, ya Allah ampun dosa aku, ampun dosa aku, ampun dosa aku. Nak tahu Allah terima ataupun tidak dosa kita ni, Allah ampun dosa kita, dan buat 4 tanda dia. Tanda paling awal sekali apa? Dia meninggalkan perkataan-perkataan buruk yang sia-sia. Maksud tanda paling awal sekali bila dosa kita Allah ampun ni, kita cakap baik. Cara bercakap dia berubah. Dia tak bercakap dah merepek, merapu, duduk fitnah orang tu, cakap mengumpat orang ni. Soalnya Allah sama dia tinggal dah, dia tak buat dah. Pasal apa? Tu tanda dosa dia diampun. Dan bodoh sekali dia tak ada dengki dengan orang lain. Hilang sifat-sifat dengki dia. Tak ada nak sakit hati orang tu naik pangkat, orang tu dapat nikmat apa, dia
pergi dia lah, rezeki dia dapat. Dulu dia tak macam tu. Dulu dia pantang orang dapat nikmat, pantang orang naik pangkat, pantang dapat, dia tak suka, dia benci, dia gelisah. Nombor 3, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, dia banyak istighfar, dia banyak ingat mati, dia banyak buat ibadat. Pasal apa? Pasal dia takut mati. Yang keempat, Allah ubah surrounding dia, Allah buang, Allah jauhkan orang-orang tak baik, yang duduk dengan dia orang baik-baik. Ini 4 tanda bila Allah ampunkan dosa dia. Nak tahu kita ni masih duduk tenggelam dalam dosa ataupun tidak, tengok cara cakap kita lagu mana. Duduk merapu lagi, duduk sibuk hai orang lagi, duduk cakap lagi, cerita pasal rumah tangga orang. Biar apilah makcik, oi artis tu nak bercerai nak apa, biar depa lah, bukan sangkut dengan kita pun. Nah, kalau dia bercerai tiba-tiba, depa kahwin tiba-tiba kita dapat RM10 like account kita, okeylah juga. Dia ni tak dapat apa pun. Lepas tu dia nak pergi pun, dia pergi hisap okok depan orang, baby kat dia lah. Siapa suruh dia buat lagu tu? Kalau saya sama mat. Jadi biar pergi kat depa. Tersedut kisah dengan kehidupan rumah tangga orang lain, rumah tangga kita pun duk serabut lagi, tak selesai lagi, tuan-tuan sekalian. Fikir apa yang kita duk ada, sallallahu alaihi wasallam tinggalkan, sallallahu alaihi wasallam, percakapan yang tak elok. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hanya duduk diam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bercakap ketika perlu sahaja. Yang ketiga, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbicaraan dan perkataannya fasih, ringkas tetapi padat. Itu Nabi SAW punya cara bercakap. Nabi hanya akan bercakap, Nabi cakap tuan-tuan sekalian, fasih percakapan Nabi SAW. Maksud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang mudah untuk faham, ringkas, tak panjang-panjang menjela, dan sallallahu alaihi wasallam padat. Ini Allah bagi satu Nabi SAW, dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perkataan Nabi SAW ni dia sangat ringkas, tapi orang boleh syarah banyak daripada perkataan dia. Yang keempat, Nabi SAW akan menghadapkan seluruh tubuhnya bila bercakap dengan seseorang. Ni akhlak. Bila Nabi SAW jumpa orang panggil dia, Assalamualaikum Rasulullah, Nabi SAW akan beralih seluruh tubuh dia untuk menghadap orang tu. Kalau kita orang panggil Haji, ya, macam tu lah lebih kurang. Tu pun kira okey lah tu, angkat tangan juga. Ni nak Assalamualaikum Haji, Waalaikumsalam, mana tu? Pergi dah asal. Okay. Passion Nabi SAW, Nabi akan pusing badan dia seluruhnya menghadap kepada orang tu. Dua keadaan tuan-tuan tampak kat sini. Yang pertamanya tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi tak tergesa-gesa untuk memberikan perhatian kepada orang yang mengharapkan pandangan daripada Nabi SAW. So, kalau nak sampai boleh beralih satu badan tu, maksud apa? Maksud Nabi SAW tak rushing. Betul tak ni? Kalau dia kelang kabut api tu, dia akan macam tu lah. Tapi Nabi SAW akan memberikan waktu dia kepada orang yang panggil tu. Nabi SAW akan beralih pusing menghadap kepada dia. Bagus juga kerusi ni, dia pusing-pusing ni, boleh saya beralih tengok ke tu, beralih tengok ke ni. Bagus juga. Kalau kerusi duduk metu, jenuh juga kepala saya ni. Yang keduanya tuan-tuan, daripada perbuatan Nabi SAW ni menunjukkan bahawa apa? Nabi SAW memberikan perhatian kepada orang yang nak bercakap dengan dia. Ini penting. Penting. Tuan-tuan, kita lah ni masing-masing ada handphone. Handphone ni menjadi penyebab kita tak memberikan perhatian kepada orang yang mengharapkan perhatian daripada kita. Betul tak? Tuan-tuan ada anak-anak kan? Ada anak-anak sedih tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan ada CCTV kat rumah kita tu, letak CCTV, tuan-tuan tengok balik CCTV kita kat rumah tu, macam mana akhlak kita dengan anak-anak kita yang mengharapkan perhatian. Anak kita panggil kita sampai 3-4 kali, tahu pasal apa? Pasal ada handphone kat tangan kita duk tengok. Mak, dia panggil mak, dia panggil mak, mak. Ya, pasal apa? Kita perasan dia panggil mak tu tuan-tuan, seolah macam dia panggil sekali, padahal 3 kali dah dia panggil kita ni. Pasal apa jadi macam tu? Kita lost fokus kita pada handphone kita. Saya pernah tengok, saya dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biasa balik lambat. Kita duduk ceramah tu selalu balik lambat. Nak buat macam mana? Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh nak balik awal-awal, nak saya pun nak hidup macam orang lain tak?
ada spend masa dengan anak-anak, dengan keluarga apa semua. Soleh alaihi Muhammad. Ada time nak pergi jalan-jalan. Pernah sekali anak saya pernah sebut kat saya, lupa dah muka ayah lagu mana. Tak pernah sebut tu. Kita rasa macam ya Allah, sampai dia kata lupa dah muka kita lagu mana. Kadang-kadang anak sebut Soleh alaihi Muhammad. Ya. Lama dah kita tak pergi pasar malam sama-sama. Saya bukan jenis pergi pasar malam. Tapi kalau pasar malam tu lah tempat orang lelaki-lelaki paling rasa megah sekali. Siapa? Beli apa saja yang nak beli. Pasar malam. Cuma pergi pasar raya tak suruh macam tu. Belilah, nak beli apa-apa tak apa, yang belanja hari ni. Raya tu RM2 ni RM3 okeylah. Pergi pasar raya tak buat macam tu. Lama dah kita tak pergi makan sama-sama sekali. Tuan-tuan, kita lah ni dah hilang touch tau. Saya satu hari dulu bila saya sampai rumah saya dah pukul 12, saya akan spend sikit masa untuk saya tengok reply message WhatsApp apa semua. Itulah waktu nak tengok pun. Waktu-waktu ni yang duk harap tuan-tuan, ni ada berapa? Saya ingat pernah WhatsApp saya cecah 10,000 yang tak dibaca lagi. Itu tuan-tuan duk harap sangat, kadang-kadang hantar message tu tak terjawab. Ada orang marah saya, belagak ustaz lah ni yang tak jawab mesej. Ada 10,000 mesej tak jawab kan. Ni cerita betul-betul. Sekarang saya screenshot, ada seorang tu dia marah saya. Saya screenshot tu, nombor tu 10,000, 10k tu hantar dalam Facebook tu. Tulis 10,000 mesej tak berjawab. Bukan tak mau jawab, tak dan nak jawab. Habis kuliah, habis sampai rumah duk tengok mesej. Lepas tu duk buat kerja sikit, saya duk belajar lagi, study lagi. Sambil tengok Facebook, sambil duk buat kerja sekolah apa semua. Anak mai kat tepi ni, anak duk panggil-panggil, duk mai panggil-panggil. Kita kadang tak perasan pasal kita duk fokus dengan benda ni. Ada anak seorang lagi, dia ambil handphone, dia ambil gambar, dia ambil video. Dia saja ambil video, saja ambil video. Tuan-tuan, saya terjumpa balik video tu. Saya menangis waktu tuan-tuan semua Allah SWT tengok macam mana anak kita duk menagih kat kita tu. Anak kita punya duk menagih kat kita tu, nakkan perhatian kita, tapi kita tak endah kat dia. Tuan-tuan tahu tak, tiap hari kita buat lagu tu kat anak-anak kita. Satu hari jangan marah bila anak kita buat kat kita macam tu. Dia berasa yang benda tu okey sebab mak dia buat kat dia macam tu. Kita tunggu saya pergi azan habis. Bahasa macam tak beradab azan. Okey, alhamdulillah. Baik, sebab contoh dia apa? Contoh dia, mak dia buat kat dia macam tu. Dan kalau benda tu tak okey, takkan mak dia nak buat kat dia macam tu. Ayah dia buat kat dia macam tu, kalau tak okey, takkan ayah dia nak buat kat dia macam tu. Maka dia akan buat macam tu sebab dia rasa benda tu okey. Allah Rabbi tentang Ustaz Jimat. Tapi itulah selalu kita duk buat tiap-tiap hari. Jangan dah cukup-cukup lah. Ada time-time boleh tengok handphone, ada time-time tumpu kepada orang-orang yang kita kasih. Ustaz, yang ni bahaya ni tuan-tuan. Bila buat macam mana? Kita tak boleh nak lari, tak boleh nak buang. Benda ni duduk dengan kita. Maka tolong bagi perhatian kepada orang-orang yang kita kasih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita ada mak kita, kita ada ayah kita ada orang tua-tua kita. Kadang-kadang dia panggil kita balik tu tuan-tuan, bukan dia nak duit kita. Baliklah saat jumpa mak. Tak apa mak, saya sibuk ni. Ustaz, saya tiap-tiap bulan saya bagi kat mak saya 300. Mak tak mau duit kita tuan-tuan. Dia tak ada duit pun dia tak harap duit kita. Tahu dia nak apa? Dia nak tengok kita. Dia rindu kat kita. Dia rindu kita dulu waktu kecil-kecil, dulu duk peluk dia daripada belakang, duk cium. Kita pun rindu anak-anak kita lagu tu. Anak-anak dah besar-besar dah. Kita rindu dah anak-anak kita waktu zaman kecil-kecil dulu. Kita duduk saja, dia mai tiba-tiba cium pipi kita. Anak kita besar buat lagu tu? Tak ada dah. Kita duduk dah. Saya masih ingat dulu rumah saya, dulu waktu kat kampung, dulu rumah atas, ada tangga, ada rumah atas tu, rumah bawah. Waktu saya kecil dulu ni, saya bangkit tidur, ayah saya tunggu dekat bawah tangga tu. Dia buat ni. Ingat lagi momen tu. Kita kecil lagi tuan-tuan waktu tu. Kecil lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita ni tuan-tuan, kita rindu anak-anak kita mai peluk kita, mai cium kita. Ada anak-anak kita zaman ni, tahu dia cakap banyak, dia tanya banyak.
Allah dia tanya banyak sungguh lah. Kerana dia tanya, dia ulang-ulang sampai kita pun dia angin. Tapi dia kata dia buat iklan sekali, tu ingat tak? Burung apa tu ayah? Burung pipit nak. Burung apa tu ayah? Burung pipit nak. Burung apa tu ayah? Burung pipit nak. Siput apa tu ayah? Siput babi nak. Siput apa tu ayah? Siput babi nak. Siput apa tu ayah? Siput babi. Marah dia. Siput babi. Tuan-tuan sekalian Muhammad, layan pilah, sebab momen tu sad ya. Dia nak sembang dengan kita, dia nak cerita kat kita, dia nak cakap banyak kat kita, dia nak runtun kita, dia nak bebai kat kita, dia nak guling. Sad je momen tu. Sad. 2-3 tahun lepas ni tak ada dah momen tu. Tidak ni. Tak ada lah. Dia besar ya. Tuan-tuan tu selalu cari tu hang guling lah. Tadi mak nak tengok, rindu mak duduk hang berguling kat pasar malam ni. Mak ni gila. Tapi kita rindu momen tu. Kita rindu ni, runtun ni tarik jari kita ni. Ingat tak jalan dia tarik jari kita ni? Lah ni dia buat aku tu lagi tak? Dah. Dah. Tumpang dia duk ada, tuan-tuan, hargai dia. Hargai kan? Hargai dia. Tu mak ayah kita duk ada, yang tua-tua tu. Hargai dia, tuan-tuan. Balik pergi tengok dia, pergi sembang dia. Sembang akhlak Nabi SAW ajar. Kita balik-balik sampai rumah, Sani ala si Muhammad, dia ni punya excited kita nak main rumah ni tuan-tuan. Masak ni, terketak-ketak ni masak. Pi market tu, pi cari barang tu. Dia tahu anak dia suka masak apa, anak dia suka makan apa. Yang kita suka makan tu, waktu umur kita 18 ni, lah ni umur kita dah 47 dah. Umur kita dah 57 dah. Saya si Muhammad. Tapi duduk ingat dulu, ni anak saya ni suka makan ni, dia pi kedai tu tuan-tuan sekalian, dia suruh orang pi beli apa-apa, ni dia nak masak balik tu. Tuan-tuan bayang tak, kita balik-balik main ke rumah, tahu mak kita suruh, sampai rumah mak kita suruh pergi mana? Sampai rumah mak suruh kita buat apa? Makan. Betul tak? Saya tak tahulah aku mak orang lain macam lain. Biasa kita sampai rumahnya, makan tak lagi ni, pergi makan kah? Betul tak? Sampai pilah pukul berapa pun dia suruh pergi dapur makan. Tuan-tuan boleh bayang tak bila sampai kita kata apa kat dia? Tak apa mak, kami makan dah. Hancur hati dia. Hampa pergi makanlah, lapar, kenyang lagu mana pun, pergilah makan. Guna perkataan indah. Sedapnya mak, ya Allah, sedap, perut kenyang lah. Tadi singgah makan atas ni KFC. Mak ni Allah, makan. Bila jumpa mak ni mendatang ni, tak terpisah. Tumpu kat dia nak cerita apa. Dia nak hidup dengan tak apa lama lagi tuan-tuan. Berapa lama lagi dia nak hidup? Dia nak meruntun kat kita, dia nak cerita kat kita, dia nak sembang dengan kita, dia nak luah perasaan dia tu. Tak apa lama, sabar pilah sat aja. Bahkan dia duk ulang-ulang cerita yang kita duk dengar berpuluh-puluh kali dah. Tuan-tuan buat macam tuan-tuan baru first time dia dengar. Boleh tak? Sagi kawan dia mai, oh ni anak saya balik ni, ya Allah, betul ke? Ni nak tahu tak, dia ni waktu kecil dulu, dia cerita habis. Lari dalam rumah, telanjang tak pakai semak. Kita punya malu dia duk cerita. Allah, dia nakal lah budak ni. Dia cerita kita. Tuan-tuan buat macam tuan-tuan first time dengar daripada dia. Berlakon pilah macam baru pertama kali dia dengar daripada dia. Tuan-tuan silap simat. Sebab apa? Nak hargai dia sementara dia masih ada. Saatnya. Tak apa lama lagi dia tak ada lah. Waktu tu kita duk teringat lah dulu lah, sedihnya aku tak sempat nak spend masa dengan dia, aku tak buat lagu ni kat dia, aku tak khidmat dia macam ni, aku tak buat. Dah lah, ada orang dah tak ada dah, hantar suruh cerita dah. Tumpang dia duk ada, khidmat dia sungguh-sungguh. Tumpang dia ada, ra'i dia sungguh-sungguh. Tumpang dia duk ada, layan dia sungguh-sungguh. Tengok Nabi ajak kita, bukan cerita mak ayah. Orang lain pun Nabi SAW beralih, tengok, pandang muka dia, sembang depan-depan, sebab nak memberikan perhatian. Ni jahat benda ni kadang-kadang ni, duk cerita. Nabi Muhammad jahat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, akhlak dan watak Nabi SAW, hatinya sentiasa sedih. Salli ala Sayyidina Muhammad.
yakni inginkan umat dalam kebaikan dan terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih tengok umat, tengok orang tak semayang sedih dia, tengok orang jauh pada Allah sedih dia. Itu sifat Nabi SAW yang kita kena ada. Contoh teladan kan. Tuan, ni ramai ni duduk kat sini ni, Bukit Salih Asy Muhammad, Bukit Gedong. Lambat fikir. Saya ni tuan-tuan, tahun 95 dulu saya duduk tu, Jalan Tengah. Tu rumah saya, rumah kakak saya. Kakak saya duduk sini sampai lah ni. Dulu saya duduk rumah kakak saya. Kemudian pindah duduk rumah sewa pun duduk dalam. Dulu saya mengajar ni dekat sekolah Bayan Lepas. Sekolah Bayan Lepas tahun 96, 97 dulu. Dulu ni. Nama tu dia panggil cikgu racing. Naik RJ Sport. Budak-budak panggil cikgu racing tu. Dan Salih Asy Muhammad duduk sini Bukit Gedong. Ramai orang duduk sini. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang mai surau kita ni? Berapa ramai orang yang mai masjid? Berapa ramai orang yang tak semayang? Jiran sebelah rumah kita yang tak tutup aurat. Ni kita buat apa? Tak kita nak biar macam tu. Tak usah cerita orang. Ahli keluarga kita dekat dalam rumah ni yang tak semayang, kita buat apa? Dua orang yang kita susah nak tegur dalam hidup kita. Tahu, dua jenis orang yang kita susah nak tegur dalam hidup kita. Nombor satu, orang yang paling rapat dengan kita. Yang kedua, orang yang banyak jasa dekat kita. Lagi dia rapat kita, lagi kita payah nak tegur. Orang yang paling payah kita nak tegur sekali tuan-tuan ialah anak menantu kita. Tidak? Oh subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, kecil-kecil boleh agak tarik-tarik telinga, suruh-suruh semayang, riau-riau. Besar-besar nak riau lagu mana lagi? Balik mai pakai seluar ketat, aurat nampak. Mak nak tegur, susah nak tegur. Pi keluar kerja, balik-balik tuan-tuan sekalian, dulu kita ajak sekolah pakai tudung, lah ni dah tudung tak pakai. Nak tegur dah tak boleh. Bila dia dah kahwin semua, lagilah aurat dia terdedah, jaga semayang pundak lagi dah. Dia dah ada suami, kita letak tanggungjawab tu dekat suami. Kita kata apa? Dia dah ada laki, biar pergi kat dia lah, biar laki dia tanggung. Tuan-tuan, memang laki dia tanggung kalau laki dia tak ajak. Tapi sanggupkan nanti bila kita nak masuk syurga, tiba-tiba anak kita yang kita lahirkan tu dia nak masuk neraka? Sanggupkah? Kita duduk dengan kita ni belah pada kecil ni, kecil-kecil ni. Kita punya pedor dia bukan main. Kita punya duk ulang alik pergi masjid, laki bini tuan-tuan sekalian naik motor dua-dua orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun naik motor dua-dua orang, seorang duduk dalam raga, seorang duduk atas tu, carrier belakang tu. Nah, dulu betul lah dua-dua duduk dalam raga. Yang belakang kosong waktu muda-muda. Tua-tua ni seorang duduk depan, seorang duduk belakang. Kadang-kadang laki bini tak ada nak naik lagi, baru duduk langkah naik dia dah berjalan lah. Sampai-sampai mana bini duduk sila kat depan rumah. Siapa ni kata laki jalan tak ada nak naik lagi. Duk main masjid dua-dua orang semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal apa? Nak masuk syurga. Nak masuk syurga Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi dalam masa yang sama, anak-anak kita tuan-tuan memang tak buat benda yang Allah suruh dan tengah duk buat benda yang Allah larang. Mati bukan tunggu tua tuan-tuan lah ni. Baru ni ada satu video naik motor. Dia naik motor, rakam letak kamera kat depan tu. Tak kamera, dia boleh kan kamera banyak kan. Kamera video kat depan. Saya sebut dashboard kamera, dashcam dia panggil. Lekat kat situ. Naik motor, angkat tarik belakang sikit bagi nampak dia punya apa? Dia punya meter, berapa jauh. Laju tuan-tuan. Laju 170, 180. Salih alaihi wasallam 220 punya laju. Ni tengah duduk corner ni, tengah duduk lap ni 170, 180. Oh memang terror lah tuan-tuan. Subhanallah simat. Elok tengah duduk corner 170 punya lap, tengah corner 170 tuan, pergi ke depan sikit, lori main depan. Lori kam. Rakaman video dia sendiri, rakaman video kematian dia sendiri. Kawan-kawan ambil video tu, upload. Salih alaihi wasallam letak video dia dah terbaring depan lori, dah dibungkus, kemudian letak gambar video dia tengah duduk. Salih Muhammad duduk atas motor tu. Tak tunggu tua nak mati. Baru ni ada seorang tu dah sekalian, Salih Muhammad, Allahumma salli Muhammad,
keluar satu kenyataan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kawan kita telah meninggal dunia apa semua, mudah-mudahan ditempatkan di kalangan orang yang soleh, tag nama dia. Kita ni pula passion kalau orang tag nama tu kita nak tengok sajalah, memang panggil kita lagu tu. Lepas tu duk carilah apa ayat terakhir. Oh, patutlah dia dah bagi tahu dah tanda-tanda dia nak mati. Dia kata apa? Dia kata apa? Oh, kita kena ingatlah kematian apa semua. Tuan-tuan, padahal post tu 3 tahun lepas kan. Patutlah dia post yang ni. Memang kita memang suka cari macam tu. Tag nama tu pakai duk cari. Tuan-tuan semua, Allah SWT, tuan-tuan, Allah SWT, video dia dekat IG story yang terakhir itu, dia sedang berjalan tengok perempuan-perempuan salih semat yang berpakaian yang tak cantik dekat hatnyai. Itu hanya beberapa jam sebelum dia meninggal dunia. Itulah IG dia yang terakhir kerana kena serangan jantung. Orang nilai macam mana? Bukan tunggu tua saya nak cerita, bukan tunggu tua nak mati, bukan tunggu sakit nak mati. Mati boleh main anytime lah ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada seorang ustazah dekat Indonesia, dekat Jakarta, Masjid Syafi'iyah nama dia, Masjid Asy-Syafi'iyah. Tengah-tengah duduk pimpin semayang, pimpin bacaan tahlil dengan doa selamat, doa khatam Quran. Pimpin majlis khatam Al-Quran. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad dah. Elok dia baca wa ilahukum ilahum wahid, tumbang meninggal. Subhanallah. Cerita tak ada pun tanda-tanda dia sakit apa ke, dia ada tak ada langsung tanda-tanda dia meninggal. Kawan waris pelajar saya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad, pukul 3 petang tu, pukul 4 petang duduk sembang dekat kilang tak ada tanda apa, tak ada sakit apa-apa. Kawan dia cerita, kami duduk sembang elok, tahu rasa macam tak apa nak sedap, rasa tak apa nak selesa kat dada. Buat pergi klinik kata pergi hospital lah. Dia kata tak apa, sakit sikit-sikit balik rumah lumuk-lumuk minyak apa semua. Tuan-tuan sekalian, malam tu meninggal. Dia kata tak sat, kami duduk sembang elok, tak ada kata tanda sakit apa sikit pun tak ada. Subhanallah. Nak cerita nak mati time lagu tu ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Seorang doktor baru ni dia tulis dekat dia balik daripada Turki. Dia pergi melancong kat Turki dengan satu grup. Dalam flight nak balik daripada Turki tu, subhanallah, tiba-tiba ada seorang kena macam heart attack. Dia tak boleh nak bernafas apa semua. Lepas tu dia berturis baring kat bawah, dekat belakang, panggil mana doktor. Oh, tahu kata dia doktor, rupanya dia doktor. Dia panggil dia turis buat CPR sallallahu alaihi Muhammad, kemudian buat apa-apa rawatan apa semua. Lepas tu dia minta kat pilot turun. Kita pilih ni cari tempat-tempat yang mana pilot pun landing dapat kat Karachi, Pakistan. Turun kat Karachi, terus bawa pergi hospital. Takdirnya elok sampai kat hospital dia meninggal. Fly balik nak balik ke Malaysia. On the way nak balik Malaysia, ada seorang lagi kena sama juga Sayyid Muhammad. Waktu duk buat meninggal. Dua orang meninggal di subhanallah dalam satu perjalanan balik je daripada Turki nak balik ke Malaysia. Dan kedua-dua tuan-tuan baru saja habis melancong siap kat Turki. Nak cerita anytime, bukan tunggu tua. Takut kita tuan-tuan. Kita takut nak mati, sebab tu kita duk jaga supaya mati kita jadi elok. Fa innamal a'malu bil khawatimiha, Nabi kata. Orang akan mati atas Salat Jumaat. Amal kita akan dikira pada yang terakhir kita tu. Lepas tu duk jaga tu, pergi masjid, baca Quran, buat ibadat banyak-banyak. Takut lagi kalau mati pun duk buat benda baik. Dia nak ni. Tapi tak fikir yang duduk kat rumah kita tu, yang tutup aurat pun tak lagi. Kalau dia mati lagu mana? Nu anak-anak kita tu, yang anak kita ni, yang kita beranak dia ni, yang kita suap dia ni, waktu kecil-kecil dulu kita suap ni, yang kita duduk main dia tu. Kalau takdir kata dia mati dalam keadaan dia duduk macam mana dia lah ni, kita takut sagi pergi depan Allah. Kita suami isteri duk pegang tangan nak masuk syurga, dia duk kat ujung sana, mak ayah tolong ni, kami hari ni kena masuk neraka. Asal lagu mana? Sedih tak?
Ni lah. Sedih jangan tunggu sedih tahun tu. Nabi sedih waktu dia hidup lagi. Dia tengok orang buat maksiat, Nabi sedih dah. Dan Nabi usaha sungguh-sungguh macam mana nak buat keluar daripada maksiat. Allahumma salli ala sayyidina. Lepas tu tang ni mai satu lagi tuan-tuan, dia panggil hikmah dalam dakwah. Tu semua mad'u kita tu anak-anak kita tu semua tu mad'u orang yang nak kita dakwah. Nak suruh dakwah orang-orang susah. Kita ni bukan jenis duk pergi sembang dengan orang, selalu duk pergi ajak orang, jadi susah, orang tak mau. Paling tidak dengan anak-anak kita. Dakwah ni hikmah dalam dakwah, hikmah dalam menegur. Satu hari Nabi SAW duduk atas unta. Nabi duduk atas unta. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mai seorang laki-laki Yahudi. Nabi ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, biasa duduk dalam susah. Bukan sebab Nabi susah, tetapi Nabi memilih untuk duduk dalam keadaan macam tu. Nabi kaya, duit banyak. Banyak duit Nabi SAW. Kalau pi peperangan-peperangan, harta rampasan perang untuk Nabi SAW ni berjuta dapat kat Nabi. Tapi Nabi ni passion bagi ke orang, passion bagi ke orang, bagi ke orang, sampai tak ada apa kat dia. Sampai ke tahap tuan-tuan, dia punya susah, dia terpaksa untuk meminjam pada orang lain. Nabi kita. Dan Nabi SAW pernah meminjam kurma daripada seorang Yahudi. Dengar kisah ni elok. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Nabi SAW, Nabi ni ada anak-anak menantu dia yang hebat-hebat juga, kawan-kawan dia yang kuat-kuat, hebat-hebat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, businessman yang berjaya. Sayyidina Osman bin Affan lagi berjaya ni, multi-millionaire ni orang tahu. Sayyidina Osman ni jangan main-main. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang businessman yang berjaya juga ni, orang hebat, orang kaya. Tuan-tuan tahu tak, 10 daripada 10 sahabat yang dijamin syurga tu, hampir 6 atau 7 orang itu semua tuan-tuan sekalian multi-millionaire, sangat kaya. Jangan main-main. Jangan duk anggap kata orang miskin, orang Islam ni kena miskin-miskin lah. Sahabat-sahabat yang dijamin syurga ni, majoriti mereka semua millionaire. Jangan main-main. Tapi Nabi SAW sepatah pun tak minta. Tak minta. Nabi ajak kat kita, siapa yang menahan dirinya daripada meminta-minta, maka Allah akan memasukkan ke dalam hatinya kekayaan, rasa kaya. Allah bagi jaminan, Nabi SAW bagi jaminan. Nabi SAW tak bagi para sahabat duk minta, dan Nabi SAW ajak, dia sendiri pun tak minta. Dia tak minta. Dia pergi pinjam daripada orang Yahudi. Kod pinjam, kod para sahabat Nabi SAW, Nabi nak, dia pun tak pergi pinjam lah. Takkan nak pinjam kod, saya ni nak minta kurma sikit, nak pinjam sikit. Pinjam apa Rasulullah? Ambil lah. Banyak orang Rasulullah pakai, ambil lah. Nabi tak mau macam tu. Nabi pinjam pada Yahudi ni. Satu hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW duduk atas unta. Para sahabat Nabi duduk ada depan Nabi ni, ramai para sahabat. Sayyidina Umar pun ada. Tiba-tiba orang lelaki Yahudi ni tahu buat apa? Ni ada ridak kat Nabi SAW ni, dekat leher dia. Tengok ni, Sallallahu Muhammad. Orang Yahudi ni main rentap ridak ni daripada leher Nabi SAW, sampai berberat leher ni, rentap daripada belakang ni, nak jatuh Nabi SAW. Bila nak jatuh tu, para sahabat semua mai pekat terpa mai kat Nabi SAW. Nabi beralih kat dia, pasal apa buat kat saya macam ni? Rasulullah, ingat dulu hang pinjam dekat kami, pinjam kurma, bayarlah ni juga, hari ni juga bayar. Bukankah belum sampai waktu dia? Memang belum sampai waktu dia lagi, tak sampai waktu dia lagi. Saja perangai, saja buat perangai, dia rentak, bayarlah ni juga, kami nak hari ni juga. Rasulullah kata sahabat, Rasulullah panggil para sahabat, duduk dengan dia atas siapa? Sayyidina Umar pegang pedang dia. Rasulullah bagi saya settle kawan ni lah. Rasulullah bagi sini lah. Sayyidina Umar Salih Muhammad, memang Sayyidina Umar muka memang tak puas hati betul dengan dia. Rasulullah, Sayyidina Umar mai sini, tunaikan hak dia dan bagi tahu kat kami cara macam mana kami nak buat betul-betul. Wahai Sayyidina Umar, kamu pergi kat Baitul Mal, ambil 2 syak gandum.
Dia ambil 2 syak gandum. Ya, Saleh Samad. 1 syak gandum tu Saleh Samad bayar hutang dia. 1 syak lagi kita hutang dia berapa Rasulullah? 1 je. Lepas tu yang 1 lagi buat apa? 1 lagi ni bagi kat dia pasal nak cover balik hang punya perangai buruk kat dia ni. Hang yang buat perangai kat dia tu, itu nak bayar macam apa, pampasan pasal perangai buruk hang kat dia ni. Kawan ni tak puas hati lah, dia tak puas lah, dia pergi ambil. Kawan ni pun ikut dia sampai kat sana. Dia pergi, dah ambil 1 syak, dah ambil 2 syak gandum. Dia kata yang hutang saya ambil tak apa, yang 1 lagi tak payah lah. Dia kata, Saleh Muhammad, kita saya tak tahu, Rasulullah suruh saya bagilah. Nak argue apa semua, tak mau kan, nak ke tak mau kan, bukan dengan saya, dengan Rasulullah. Kata, saya cuma tak apa, lagi saya nanti saya pergi settle dengan Rasulullah. Saleh Muhammad, tapi kamu kenal tak saya siapa? Kata, aku tak mau tahu hang siapa. Kawan ni duk barah kat kawan tu, aku tak mau tahu hang punya pasal hang siapa. Saya ni nama sekian-sekian, fulan. Oh, rupanya dia ni seorang pendeta Yahudi. Dia ni memang famous lah, orang semua kenal dia. Cuma zaman tu orang tak tahu muka, orang tahu nama. Macam Lala ni orang kenal muka, orang tak tahu nama. Dia ni panggil kita pergi ceramah, kita masuk pergi semayang. Sampai lambat, tunggu sampai, saya biasa kalau tadi lambat pasal jam, bukan saja pergi lambat. Patutnya 40 minit, tadi sejam lebih baru sampai pasal jam, daripada Hajawi sampai simpang nak masuk jambatan kedua tu, panjang tu jam. Tapi biasa saya akan sampai, saya akan Ustaz tunggu orang nak masuk semayang maghrib, baru saya masuk semayang maghrib sekali. Pasal biasa tahu pasal apa? Pasal selalu dia patut tolak kita di imam. Dah tolak kita di imam mayang maghrib, sekali lepas mayang sekali pula dia pun suruh kita di imam lagi. Yang tu imam ni pergi mana? Kita tak apalah, saya di imam okeylah, elok kita kongsi seorang sikit, okeylah. Bukan cerita macam tu. Sebenarnya afdal tuan imam yang dilantik tu untuk jadi imam tempat tu, pasal dia dilantik untuk jadi imam. Dan bukan semua jemaah dia akan suka, sebab bila lantik di imam maka dia telah dipersetujui oleh masyarakat di situ untuk jadi imam dalam masyarakat dia. Dah faham tu elok kan? Jadi subhanallah, saya pun biasa macam itulah. Masuk tuan-tuan sekalian, Saleh Muhammad, kita pun semayang kat belakang. Habis semayang Saleh Muhammad, ada orang kat sebelah tu, pakcik tu, dia tanya kita, duduk mana? Dia kata, tak nampak, bukan orang sini kot? Bukan orang sini. Ustaz ni lambat, ustaz ni. Jenis ustaz ni kadang-kadang ni suka main lambat ni. Aku apa tak main, orang dah habis semayang tak main lagi, yang kali main lah semayang ni. Ya betul-betul. Dia boleh sound kita. Bebel semua besar. Saya semua mak pengurusi pun, ustaz sila. Saya pergi ceramah dulu, dia tengok. Macam ni orang kena muka, orang tak kena nama lah ni. Tapi dia tu lagi dahsyat, muka pun tak kena. Subhanallah. Tuan-tuan, ni kata saya sekian. Oh, rupanya baru dia tahu ni merupakan pendeta Yahudi yang sangat masyhur. Dia kata sebenarnya saya tahu kalau saya pi buat macam tu dekat Rasulullah SAW dengan pengikut-pengikut dia dekat situ, memang saya takkan selamatnya. Kalau saja saya nak buat begitu, memang saya tahu adalah siapa-siapa main, paling tidak dia penggai kepala saya tahu. Tapi saya dah belajar tentang Nabi Muhammad SAW ni daripada kitab-kitab lama dulu ni. Kitab Taurat dah cerita dah macam mana keadaan dia, macam mana watak dia. Saya nak confirm satu benda je lagi, sebab dalam kitab Taurat cerita ni kelembutan dia melebihi daripada kemarahan dia. Kelembutan dia ni melebihi daripada kemarahan dia. Saya nak test tengok hari ni betul tak betul macam mana yang dalam kitab saya duk cerita. Dan terbukti sungguh dia memang macam tu. Hari ni bukan aku nak saja nak ambil duit dia, sebenarnya hari ni aku nak masuk Islam dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia sedang. Bayangkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hari tu kan, bayangkan kalau kita duduk tu, orang saja nak test kita. Ada satu imam, dia naik bas. Kemudian Saleh Alaihi Muhammad bila dia naik bas, dia bayar. Dulu kan jenis bayar kat depan
Lah ni tak tahulah bayar lagu mana, kok pakai kad lah kot lah ni. Kan 40 Pinang naik bas free. Ha. Dulu kalau naik bas kena bayar kat depan, dekat apa ni, driver bas tu kan. Kita pun bayar. Dia tu imam kat tempat tu. Dia selalu naik bas tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, dia pun bayar duit. Driver tu bagi change, bagi baki kat dia lebih 2 kupang. Dia pun tak perasan, dia ambil tu dalam poket. Dia pun semua duduk kat belakang. Bila duduk kat belakang, semalam simak tuan-tuan, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dia duduk tengok ni. Lah driver ni bagi lebih 2 kupang. 2 kupang ni bukan ada apa pun. Kalau dia ambil pun kawan tu tak perasan lah, tak ada apa pun 2 kupang ni. Duk main lagi dah. Alah biar 2 kupang je kot, tak ada apa. 2 kupang je kot. Alah tak ada apa 2 kupang tu. Tak ada nilai pun 2 kupang. Benda sebab biar pay lah, buat dalam poket, biar pay lah, nanti bila nanti boleh lah nak bayar duit lagi boleh. Tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan pergi toilet tak ada orang jaga toilet, yang toilet tu tulis 2 kupang, tuan-tuan masuk tu tak bayar berapa kali? Cuba abang mai. Apa dah buat dah panggil aku tu? Pergi toilet, dekat toilet tu dia tulis 20 sen, dia letak satu bekas kat situ. Orang jaga tak ada. Kita masuk tak bayar pun 2 kupang tu, masuk toilet tu. Lepas tu keluar tanpa rasa sedikit pun rasa bersalah, muka memang muka 2 kupang macam mana masuk. dia tak bawa 2 kupang, muka dia muka 2 kupang. Lepas tak tahu dia keluar masuk. Ada buat panggil ke tu? Tak ada akhlak. Orang ada ke? Orang tak ada ke? Tetap kena bayar, sebab kita kena bayar 2 kupang tu. Dia tu, alah 2 kupang ikut tak apa. Dia ingat kata, tak apalah nanti bila-bila dia cerita lah. Waktu dia turun tangga saja, tangan ni peseluk poket, pergi bagi balik kat driver bas. Tuan-tuan tahu tak driver bas tu apa? Dia berhenti tepi jalan. Dia kata, Salih Ahmad, pasal apa bagi saya 2 kupang ni? Dah tuan tadi bagi saya lebih 2 kupang, saya bagi balik. Itu tuan, sebenarnya saya saja bagi tuan 2 kupang tu lebih. Saya tahu tuan ni imam kat sini, tuan jadi contoh teladan orang kat sini. Saya dah lama dah teringin nak masuk Islam sebenarnya, dan saya nak tengok akhlak orang Islam macam mana. Tuan, hari ni saya masuk Islam pasal 2 kupang ni. Waktu tu dia punya teriak tuan-tuan. Dia kata apa? Nyaris-nyaris aku menyebabkan seorang tak masuk Islam pasal 2 kupang. Faham tuan-tuan? Akhlak kita ni tuan-tuan semua, saya sebut tadi, saya duk cerita pasal handphone dengan anak-anak kita. Akhlak ni lah yang nak menyebabkan anak kita jadi elok ataupun tidak. Orang yang duduk sekeliling kita, dia perhati kita, nak jadikan kita ni idola dia, nak tiru kita ni dengan apa yang kita duk tunjuk dalam kehidupan dia. Elok kita, eloklah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi dia buat rakaman untuk Selangor FM, cerita tentang orang muda kena hormat orang tua, orang tua kena sayang orang muda. Ni perintah Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam syarah pada hadis tu, dalam syarah pada riwayat tu disebut, nak jadikan orang muda untuk hormat kepada orang tua dulu kena sayang pada orang muda. Pasal apa? Pasal orang muda akan hormat orang tua bila orang tua tunjuk contoh dan teladan dia sayang kat orang muda tersebut. Kalau orang muda, orang tua tak tunjuk kasih sayang dia kepada orang muda takkan hormat orang tua. Dan orang muda ni satu hari dia akan jadi orang tua, dan dia akan buat balik macam mana yang orang tua dulu buat kat dia. Tuan faham tak ni? So maksudnya jangan kita duk mengharap orang, kita dapat respect daripada orang kalau kita sendiri pun tak ada respect pada orang lain. Jangan harap anak-anak kita nak jadi baik kalau kita pun tak tunjuk contoh teladan yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh tak? Yang berikutnya, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi. Ni baru ke 5, ada 41 semua, ni pukul 9 lah. Yang keenam,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhlak Nabi SAW. Nabi SAW selalu menundukkan pandangannya kerana tawaduk. Jalan tu tunduk, bukan duk tunduk jalan omboi waradung wabarkun. Tengok benda yang perlu. Sallallahu alaihi Muhammad. Menundukkan pandangan kerana tawaduk. Kita ambil contoh dan teladan ni, tak payahlah duk sombong dengan orang. Sombong dengan orang tak ke mana pun. Orang yang besar diri, orang yang mengangkat dirinya, orang yang merendahkan dirinya sehingga orang pandang dia kecil, tak ada apa-apa, perendah diri sampai orang tengok dia, Allah, dia ni tak ada apa-apa, tak sombong langsung, Allah akan angkat darjatnya sehingga dia lebih tinggi di sisi Allah SWT. Tapi orang yang mengangkat besar dirinya sehingga dia dipandang mulia, dipandang besar, Allah akan menghinakannya lebih hina daripada anjing dan babi. Demikian disebutkan dalam riwayat. Sebab tu selalu saya sebut, orang merendah diri ni tak rugi, sikit pun tak rugi. Semua orang suka. Nah, kalau orang yang sombong, tuan-tuan sekalian, orang tunjuk suka depan kita. Sekali bila orang beralih, tuan-tuan sekalian, meluatnya aku kat dia. Betul tak ni? Sembang kemas, sembang tinggi. Oh, bagus lah tu Haji. Oh, hebat lah tu Haji. Oh, tak sangka tu Haji macam ni. Sekali dia beralih balik ke belakang, dia kata apa? Meluat sungguh kat aku, kat orang ni. Kadang-kadang tau, nak kena patahkan sikit kita punya sombong tu. Semua orang kita ni ada sombong kita. Bukan tunggu kaya dia sombong, tuan-tuan. Kita ada sikit yang lebih, kita akan sombong pada orang. Sikit je lebih kita akan sombong pada orang. Kadang-kadang tau, pergi cuci tandas tu, masjid tu, pergi cuci tandas masjid tu, nak bagi apa? Nak hilangkan kesombongan. Satu hari orang pergi masjid Pulau Melaka, tahu masjid Pulau Melaka kat Kelantan. Dia pun nak pergi jumpa Tok Guru Ni Aziz almarhum waktu tu, menteri besar. Sampai sebelum subuh. Bila sampai sebelum subuh, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai sebelum subuh, pi toilet. Sampai toilet, dengar orang duk basuh toilet, orang duk cuci toilet. Dia masuk dalam. Tengok-tengok Tok Guru sendiri tengah duk cuci toilet dia. Cuci tandas masjid. Orang kata lah, ya Allah, Tok Guru ke? Pasal apa duk buat macam ni? Tahu pasal apa dia buat? Dia nak mengajar. Dia kata, apa orang tak panggil saya? Apa gelaran orang tak panggil saya? Tuan Guru. Weh, Tuan Guru jangan main-main, tuan. Gelaran Tuan Guru ni hebat tau. Sebab tu jangan duk panggil senang-senang, panggil orang Tuan Guru. Orang yang layak kita panggil Tuan Guru. Selesai. Orang panggil saya Tuan Guru. Bukan setakat orang panggil saya Tuan Guru. Orang panggil saya Datuk Seri Bentara Setia. Betul tak? Orang lain dapat Datuk ya, dia Datuk Seri. Bukan setakat Datuk Seri, Datuk Seri Bentara Setia, punya panjang. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan takat tu, menteri besar yang memerintah negeri ni, semua rakyat dalam negeri ni dia yang memerintah ni, duduk tu bawah satu pada sultan. Hebat tak ni? Hebat. Saya nak patahkan kesombongan saya. Hang Tuan Guru ke, hang menteri besar ke, hang Datuk Seri ke, apa semua ni, tempat hang tania ni, tempat tania cuci tandas. Tuan-tuan, pergi buat, masuk masjid cuci tandas. Tapi jangan buat waktu orang ramai-ramai. Amboi, kau dia buat apa ni? Cuci tandas kita ni kan, ni hati ni kena buang-buang, sombong-sombong sikit. Ni tolong buat dalam Facebook, ambil gambar saya, buat Instagram saya. Ayalah. Pi tunduk tu, susun selipar-selipar tu pergi elok tu, susun selipar tu. Nu, hang jawatan apa sekali hang buat dah. Hang pengarah tang mana kan, hang datuk ke apa? Hang cuci susun selipar. Patahkan kita punya besar diri tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Allah akan angkat kita, jangan duit heran.
Kita angkat diri kita depan orang, Allah akan penjatuh kita lagi hina pada anjing dan babi. Ingat itu elok. Kita kalau akhlak baik ni, semua orang doa baik-baik tuan. Betul tak ni? Dengar kata tu Haji tu sakit, jom kita buat solat hajat ke dah ni, jom kita pergi ziarah dia, ni insyaAllah post dalam grup, pulang segrup. Tuan Haji tu Syed Syamad apa ni, pening pun pekat-pekat doa bila pekat buat apa semua doa pasal apa? Orang baik. Kalau dia mati, kena pergi ziarah ni pasal apa? Tuan Haji kita meninggal dah, doa baik dah, buat solat hajat, buat apa sebagainya, buat semain jenazah ghaib pasal apa? Orang baik. Cuba orang yang sombong, orang yang sembang besar, orang yang betul, dia seorang je betul, orang lain semua salah, orang lain semua tak bagus, dia seorang je yang baik, dia seorang je yang baik, yang bagus. Tuan-tuan, apa orang doa kat dia? Dengar kata sakit, teruk tak sakit? Dengar kata mati, mati dah, alhamdulillah. Tuan-tuan kelas Syamad, jom kita buat kenuri apa? Kenuri tali ke? Kenuri kesyukuran. Orang doa buruk-buruk tuan-tuan, buat apa? Biar kita merendah diri, tak apa, sikit pun tak rugi tuan-tuan. Solat sebab tersudut sombong dengan orang lah, tersudut sombong dengan siapa-siapa. Jumpa orang senyum, senyumlah, senyum. Siapa? Tersudut sombong dengan orang. Orang tanya khabar, jawab. Tersudut sombong dengan orang. Sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Nabi SAW menghargai nikmat sekecil apapun tanpa memperlekehkannya. Kecil lagu mana pun nikmat, tak pernah komplain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kita nak kena belajar tuan-tuan. Cukup-cukuplah sallallahu alaihi wasallam komplain. Sallallahu alaihi wasallam. Semua tak cukup, semua tak kena. Saya selalu cerita ni, ada seekor burung. Dia tak ada bulu tak ada, duduk tengah padang pasir, makan tak cukup, susah. Dia duduk beratus lah, awak lah aku lagu ni, pasal apa lah Allah uji aku macam ni, pasal apa lah aku ni, duduk beratus tu lah. Lepas tu dah cekok burung terbang, dia panggil mai Sat, burung tu pun turun mai. Nak pergi mana? Aku nak pergi syurga, dia kata. Nak pergi syurga Sat. Boleh tak tanya malaikat Sat, berapa lama lagi aku nak duduk dalam keadaan lagu ni? Dia Zat, nanti aku pergi tanya malaikat. Dia pun terbang pergi sampai kat sana, dia bertanya, malaikat tadi saya jumpa seekor burung ni, bulu tak ada apa, duduk tengah padang pasir, kesian kat dia. Lepas tu dia minta tolong tanya dia berapa lama lagi dia nak duduk dalam keadaan macam tu. Saat aku pergi tengok, malaikat kata, malaikat pun pergi tengok. Kemudian malaikat keluar balik, dia kata apa? Lambat lagi dia duduk lagu tu, lambat lagi. Habaq ke dia kata lambat lagi. Itulah tak apa, nanti saya beritahu dia. Cuma bagi tahu satu je, kalau dia sebut satu amalan ni, satu zikir ni, nanti walaupun tak cukup ni, Allah bagi dia cukup. Apa dia? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur pada Allah atas setiap nikmat, setiap keadaan. Pun tak apalah, dia pun terbang balik pergi jumpa kawan tu. Kata berapa lama lagi? Malaikat beritahu kat lama lagi, akan duduk dalam situasi ni, lambat lagi. Cuma malaikat tu pesan kat dia kata, Salih Azhamat, kalau hang sebut satu zikir ni, hang akan dapat macam mana pun, hang akan cukup kan. Apa dia? Alhamdulillah ala kulli hal. Kita tak apalah nak buat macam mana, aku dah lagu ni dah lambat lagi dulu, tak apalah buat macam mana. Dia pun, burung tu pun pergi lah. Duduk tak berapa lama, burung yang terbang tu, dia lalu lagi kawasan tu, dia teringin nak jumpa, teringin nak tengok kawan yang hari tu ni lagu mana keadaan dia. Dengar kata lama lagi nak duduk lagu tu, dia pun turun tu dia tak ada dah kawan ni. Di mana? Yang ada kat situ ada seekor burung yang bulu dia lebat, yang makanan banyak kat dia. Dia kata dulu ni ada seekor burung duduk kat sini, bulu tak ada apa semua, makan tak ada apa semua. Mana dia pergi? Dia kata akulah burung tu. Bukankah malaikat hari tu duduk beritahu, kata hang nanti lama lagi duduk dalam keadaan. Dia kata aku pun tak tahu, tiba-tiba rezeki main murah apa semua. Cuma aku duduk amal macam mana malaikat tu amal ajak dekat aku. Alhamdulillah ala kulli hal. Betul tuan-tuan sekalian, kita ni kadang-kadang Allah bagi kat kita ni cukup-cukup aja. Bukan pasal Allah tak mau bagi kat kita lebih, pasal Allah tahu kalau bagi lebih sekali rosak kat kita. Dan kadang-kadang Allah bagi kat kita ni tuan-tuan sekalian, Salih alaihi Muhammad, tak cukup, tak pasal apa? Pasal kita terlalu banyak komplain dengan apa yang Allah bagi kat kita.
Ada tak depan saya ni yang tak cukup makan? Hari ni langsung tak makan pasal tak ada benda nak makan ke rumah? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Tapi duk komplain hari ni tak ada benda apa nak makan. Ada tak? Ada lelaki kita kata lagu tu. Saya teringin nak makan ni lah. Loh abang, barang tak ada. Itulah rumah kita ni sampai tak ada apa nak makan. Dia tu kecil sikit pada peti 3 pintu je tuan-tuan. Oh, tak ada benda apa nak makan, tak ada makan. Subhanallah. Nabi SAW tuan-tuan, waktu Nabi SAW dapat kurma banyak kurma Nabi SAW dapat. Dia orang duk bagi hadiah-hadiah kat Nabi SAW. Nabi tak terima sedekah, Nabi terima hadiah. Tapi benda dengan Nabi SAW ni, Nabi SAW dia akan bagi ke orang. Dia satu hari pakai, ada muslimat bagi baju kat dia, cantik baju dia. Dan Nabi SAW tak ada baju. Waktu tu Nabi SAW sangat memerlukan baju. Tiba-tiba ada muslimat bagi, nak ambil Rasulullah ambil baju ni. Dia saya jahit sendiri. Oh, Nabi SAW seronok Nabi SAW pakai baju tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak tahu ada seorang mamat ni dia kata, amboi cantik baju Rasulullah pakai hari ni Rasulullah bagi kat saya, baguslah ni perangai orang ni. Jenis pasien Nabi SAW ni jenis tak boleh orang minta dia nak kena bagi. Nabi SAW kata hang tunggu Ustaz. Nabi SAW balik tuan-tuan sekalian, buka baju tu, pergi bagi kat dia. Geng-geng yang lain semua bara tengok. Kata hang ni biar betul. Pasal apa hang buat lagu ni? Hang tahu pasien Nabi tu, Nabi kalau hang minta dia mesti bagi punya. Dan Nabi SAW sangat perlukan baju tu pasal apa? Minta kat dia. Dia kata hampa janganlah duk kata lagu tu. Hang tahu sebenarnya aku nak minta baju Nabi tu pasal aku nak jadikan baju Nabi tu kain kapan aku. Dan takdirnya dia meninggal, lepas tu memang baju tu dijadikan kain kapan dia. Nabi SAW tak pernah menghampakan permintaan orang. Ada seorang makcik, dia suruh anak dia pergi minta kat Nabi pakaian, sebab dia tak ada pakaian. Pergi rumah Nabi SAW, Nabi kata, Rasulullah, mak saya suruh minta baju, kami tak ada baju. Rasulullah kata tak apa, tunggu Ustaz. Rasulullah balik masuk dalam, Rasulullah SAW tanggalkan baju dia, sebab tu je seleng dia ada. Dia bagi kat budak tu, ambil balik, buat balik. Pakai baju semata-mata pakaian Nabi SAW yang Nabi ada. Tu sifat Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan, bila Nabi SAW dapat banyak hadiah kurma, apa yang orang main Nabi SAW bagi sampai Nabi SAW langsung tak ada apa kat dia. Langsung tak ada apa kat dia. Sampai Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba ada seorang main kat Nabi SAW, kata Rasulullah saya nak kurma, saya nak makan. Berubah muka Nabi SAW. Nabi dah berubah muka dia. Berubah muka Nabi SAW. Sebab Nabi tak mampu nak tunaikan permintaan orang tu, hajat orang tu. Tapi dia tak ada. Bukan tak mau bagi, tak ada. Ni betul-betul yang tak ada. Kita muslimat ada RM10 dalam poket. Tiba-tiba ada orang mai kat rumah kita. Ada RM10 tu ya kat rumah. Laki kita pergi kerja, dia tinggal kita RM10 tu ya kat rumah kita. Tiba-tiba ada orang mai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makcik, kami ni mai daripada madrasah sekian. Nak minta sikit sumbangan untuk madrasah kami apa semua sebagainya. Makcik, duit wakafnya RM50. Tapi kalau makcik tak ada RM50, makcik bagilah berapa-berapa pun yang makcik ada, makcik bagi. Kami terima saja insya-Allah. Tahu kita selalu jawab apa dia? Apa kita jawab? Apa jawab? Minta maaf cik, makcik pun tak ada. Bukan tak mau bagi, makcik pun tak ada. Betul tak ni? Ada tak RM10 tu? Ada tak? Ada. Kita kata apa? Tak ada. Apa mengaku tak mengaku dia ni? Memang kita di mulut ni tak ada ya. Tak ada ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Yang ada kita tak ada. Sayyidina Abu Bakar bila tengok Nabi SAW kata lagu tu, Nabi kata apa? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Rasulullah, Allah tak bebankan kita dengan benda yang kita tak ada. Kamu dah buat dah Rasulullah, kamu dah buat dah, tapi kamu memang tak ada. Saya tahu kalau ada kamu akan bagi Rasulullah, memadai Rasulullah. Tak puas hati Nabi SAW. Mai Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali kata apa? Rasulullah, saya ada 2 dirham. Saya ada 2 dirham. Rasulullah ambil. Rasulullah dia bagi 2 dirham tu dekat Nabi SAW. Nabi SAW bagi seronok, jernih muka Nabi SAW. Nabi ambil, nak ambil, bagi 2 dirham, bagi kat kawan tu. Subhanallah. Dia kata, demikianlah yang Allah perintahkan kepada kami untuk kami lakukan. Sampai macam tu. Pergi suruh pula pergi rumah isteri. Ada yang nak minta zakat. Nabi SAW mai duduk dalam majlis. Rasulullah nak zakat. Sallallahu alaihi Muhammad.
Tak ada. Kat saya tak ada lah ni. Pergi rumah isteri saya boleh pergi rumah. Pergi rumah isteri Nabi SAW, rumah Aisyah. Assalamualaikum. Rasulullah suruh mari, saya nak minta sikit. Rasulullah suruh mari minta ke rumah. Saya minta maaf. Tak ada. Tak ada. Tak ada isteri Nabi bukan macam tak ada kita. Kita tak ada apa tuan, buka PA tu, daging korban tu lepas dah lagi. Tu lepas daging korban lagi, tu tak ada. Baju 3 almari, 2 almari tak pakai lagi. Tahu tak tu, plastik JNT tu 3 kita buka. Entah apa dia, sampai ni aku ada apa tau. Tu dah macam tu. Dia tak tahu. Dia sendiri dia tak tahu dia ada apa. Punya tetek itu dah saya cerita lah ni, dia ada sihir. Sihir Allah. Allah bagi sihir kat kita lah ni tuan-tuan. Sihir ni boleh handphone kita tuan. Dahsyatnya sihir ni, benda kita tak pernah terlintas nak pun kita boleh beli tu. Tahu sihir ni nama apa? Shopee. Sihir ni dahsyat tuan-tuan. Dia bukan kira time dia main. Kadang-kadang kita tengah duduk lena, kita lelaki-lelaki tengok Shopee. Bini kita boleh buka handphone tu. Tengok tu. Tahu bunyi apa? Teng. Tahu duit kita dah dibelanjakan. Subhanallah. Masya Allah. Tu dalam keadaan mulut duk kata tak ada. Tuan-tuan, ingat Nabi kata apa? Allah sebut dalam apa? Surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Apa syukur, Allah tambah. Sikit, alhamdulillah, Allah tambah. Wala in kafartum, kufur nikmat. Allah bagi nikmat, tak ada. Allah bagi nikmat, tak cukup. Allah bagi nikmat, tak mau. Allah bagi Rabbi. Ada seorang, saya pernah cerita, orang Libya duduk kat sini 15 tahun. Dia kata, orang Malaysia saya takut satu je, pasal dia tak berhenti komplain. Semua tak kena kat mereka. Yang ni tak cukup, yang ni tak ada, yang ni tak bagus, yang ni tak elok, yang ni tak apa. Dia tak tahu lagi perang lagu mana, dia kata. Dia tak tahu lagi kebuluran, tak ada benda nak makan lagu mana. Dia tak tahu susah tak ada tu lagu mana. Dia tak tahu tiap-tiap hari ketakutan bom jatuh, ketakutan peluru duk bunyi. Dia tak tahu lagu mana. Tapi dia tak berhenti komplain. Saya takut nikmat ni Allah cabut. Dia sendiri sebut. Itu komplain semua tak kena, semua tak betul. Syukurlah, belajar syukur. Dan Sayyid Muhammad. Tu kita duk ada tu, alhamdulillah, masya-Allah Sayyid Muhammad. Kanch. Kanch. Jadilah tuan-tuan sekalian. Ni 4 orang saya dulu tuan-tuan. Naik kancil pergi kuliah, naik kancil ya. Anak ramai tu 5 orang. Betul, boleh bayang. Lepas tu saya upgrade sikit, beli kenari. Naik kenari. Beli kenari tu bukan pasal apa, pasal belakang tu dia tak ada tempat, dia tak ada speaker belakang tu. Jadi 2 orang boleh duduk belakang tu. 2 orang duduk belakang, duduk cokor kat belakang tu, tengok belakang. Ni sebab. Oh, kalau berhenti di bilan tu tuan-tuan, buka pintu, keluar seorang. Kata tak celah mana ustaz dia. Punya ramai. Allah, kita pun terengilah nak pakai kereta besar sikit. Jadi lalu tepi tu hujan lebat, tengok ada seorang muslimat naik motor bungkus anak dia. Kita saja Allah nak tegur ni kata. Kalau dia ada motor, takkan dia tak bawa anak dia tengah-tengah hujan lebat tu sampai biru-biru kaki, sejuk. Aku ni ada banyak ni pun duk komplain lagi tak cukup. Allah bagi nikmat kita. Tuan-tuan, banyak syukur, Allah ganti, Allah tambah. Salih alaihi wasallam. 5 minit kita berhenti tuan. Tengok teruk dah nampak gaya Allah. Yang berikutnya tuan-tuan, salih alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Bila Nabi suka, Nabi akan makan. Jika tidak, Nabi akan tinggalkan tanpa mencelanya. Itu sifat. Kita pun kena belajar macam tu juga tuan-tuan. Salih alaihi Muhammad. Dan kadang isteri kita ni pemasak. Orang suka masak. Saya cerita betul-betul tuan-tuan, saya sangat respect dengan orang perempuan. Sebab orang perempuan ni depa mampu buat benda yang orang lelaki memang tak mampu buat. Orang lelaki tak boleh buat, orang perempuan punya kerja. Depa bangkit tidur, kita tak bangkit tidur Betul tak? Depa gerak kita bangkit tidur. Sallallahu alaihi Muhammad. Bangkit tidur, sehari siap pi iron baju lelaki nak pergi kerja. Sehari iron pula baju anak-anak nak pergi sekolah. Sehari siap pula nak pergi breakfast, makan apa semua sebagainya. Sallallahu Muhammad. Oh, hebat isteri kita. Dia punya qiyau untuk kita bangkit mayang subuh tu tuan-tuan, bukan sekat abang dia bangkit. Abang tu blok sebelah pun bangkit juga.
punya power punya, abang bangkitkan dulu, jiran sebelah tu bangkit, blok sebelah pun bangkit sekali kan, Salih Aziz Muhammad. Lepas tu sehari bila lelaki pergi kerja pula, pergi hantar pula anak pergi sekolah, sehari balik-balik pula pergi singgah market pula, sehari masak-masak pula semua, sehari pula, oh ya Allah, kerja sampai sehari lelaki balik sana ambil penat dengan kerja hari ni. Letih bang, letih. Hang tak apalah, duduk di rumah aja, relax kat rumah, tak ada kerja apa. Ambil kita dengar berdesing telinga. Dia boleh kata lagu tu. Ni subhanallah, tuan, masya-Allah. Hebat orang perempuan. Sebab tu orang perempuan ni mudah masuk syurga. Orang mudah masuk syurga. Semua dia buat tu semua ibadat. Betul tak? Gerak suami bangkit tidur pagi-pagi sembahyang subuh, ibadat tak? Ibadat. Masak suap untuk anak-anak pergi sekolah pun ibadat tak? Ibadat. Setiap benda yang muslimat buat yang jadi isteri ni ibadat sepanjang hari. Sepanjang hari. Salah satu benda yang dia buat yang sangat istimewa, tuan-tuan tahu apa? Masak untuk keluarga. Tuan-tuan jangan main-main. Masak ni satu benda sangat penting. Dulu-dulu waktu kita kecil-kecil pernah ada duk makan kedai. Ni bayar-bayar saya ni mau 46 tahun ni, Salih Aziz Muhammad, umur 50 ke atas ni. Waktu kita kecil-kecil dulu, berapa kali kita makan kat kedai dengan mak ayah kita? Hampir tak ada. Makan di mana? Mak masak. Lepas tu sampai ke tahap bila mak kita meninggal, kita teringat sangat mak kita tu. Kalau orang tanya kat kita waktu kita kecil-kecil dulu, masakan apa yang paling sedap dalam dunia, masakan tak ada lain, masakan yang mak kita masak. Betul tak ni? Saya tanya anak kita lah ni, masakan apa paling sedap sekali dalam dunia? Dia keluar macam-macam, spaghetti, aulio, makropo, makanan apa daripada Salih Aziz Muhammad saja. Allah Rabbin Dalil. Tak ada masuk senarai langsung mak dia masak. Pasal apa? Pasal dia tak pernah rasa macam mana mak dia masak. Ni ayak tangan orang tua-tua panggil. Ayak tangan, lembut hati. Masak Salih Aziz Muhammad, kita makan sekali, Allah masukkan kasih sayang di antara kita. Nabi SAW sebut bila seorang sahabat mai Rasulullah, pasal apa kami duk makan tapi kami tak kenyang? Nabi kata, kamu makan seorang-seorang kah? Ya, makan sendiri-sendiri. Makanlah berjemaah, kerana berjemaah itu ada barakah. Bila barakah masuk ziyadatul khair, bercambah kebaikan dalam keluarga akan dapat bila makan sekali. Tak nak? Tu anak-anak kita lah ni bukan pandang muka kita pun, ajak sembang dia, dia buat tak tahu. Tanya sepatah jawab. Salih Aziz Muhammad. Waktu bercakap kita, tengok kod lain. Pasal apa? Tak ada hati dengan kita. Pasal apa tak ada hati kita? Antara dia adalah sebab kita tak pernah duk makan sekali. Ajak masak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang Hubabah, Habib laki-laki, perempuan, Salih Aziz Muhammad, keturunan Nabi SAW. Dia sebut dia tak pernah, Salih Aziz Muhammad, makan masakan yang dimasak oleh orang lain, melainkan dia sendiri akan masak makan untuk suami dia dan untuk anak-anak dia. Dia tak redha orang lain masak kat suami dia, dan dia tak redha orang lain masak untuk anak-anak dia. Sebab dia kata tak tahu bersih lagu mana, doa lagu mana, bismillah ke tak bismillah. Dia tak mau yang tu. Dia nak barakah, paling tidak dia usaha untuk bismillah bila dia masak. Sebab tu bila isteri kita masak, appreciate lah tuan-tuan, hargailah. Nabi SAW ajak kat kita, hargailah dia. Dia masak, Salih Allah semua. Ada seorang tu tulis dekat dalam komen, ruangan komen, dia kata apa? Saya masak, dia makan sampai 3 pinggan. Lepas tu dia kata apa? Tak sedap pun masak. Cik hati saya, dia kata. Padahal 3 pinggan dia belasah. Oh, laki-laki macam tu. Belajarlah ucap sedap, terima kasih lah. Sudah. Walaupun tak apa nak sedap sangat. Masalah juga kalau kita salah puji ni, kita tak apa nak sedap. Tapi duk abang kata ustaz suruh kata sedap. Sedap. Tiap-tiap hari dia masak yang tu, jam kita.
Nak abang ke mana? Tak tahu. Jadi susah juga. Tuan-tuan sekalian, hikmah dalam menyampaikan. Masya Allah, sedap dah abang ni. Allah, ya Allah, sedapnya. Boleh buka kedai aku ni. Oh, dia punya seronok tuan. Dia kadang-kadang isteri kita dia suka upload tau, dia buat dalam Instagram dia benda dia masak. Happy lah tuan-tuan, baby dah. Tuan-tuan like jangan lupa. dia upload gambar dia masakan dia masak tu. Tuan-tuan like lah. Tuan-tuan tahu pasal apa? Dia meluahkan benda yang dia suka. Dia happy tu, dia dah apa ni Semat, dia berjaya buat apa. Macam apa lah beli sport rim kereta pun buat gambar sport rim kereta. Beli gambar rock tu pun buat gambar apa ni, beli rock pun buat gambar rock, apa benda-benda yang kita suka. Sama dengan dia buat satu benda yang dia rasa macam dia dah achieve, dia dah dapat, dia buat gambar. Tuan-tuan like je kat dia. Saya Semat. Kemudian tuan-tuan puji masakan dia, penghargaan. Dia balik-balik ni tak pernah duk puji bini dia masak. Pantang terlajak sikit, amboi lori garam apa ni terbalik nampak kat bayar lepas apa ni. Pasal apa? Masih sangat amboi perli bukan main. Ni. Terlebih mana apa ni potong kaki ke apa kan. Tak berapa hari ni kena potong kaki lah lelaki hang ni. Amboi mulut boleh tahan. Ni. Tak salah dia perli-perli aku tu. Kata amboi sedap dah hari ni, kalau ada garam sikit lagi dia syok. Contoh kan. Kalau kurang gula sikit ni best sikit, abang ni bukan dengan cerita takut macam mana. Gunalah bahasa baik-baik. Tak pernah duk puji lah tuan-tuan sekalian sebab dia pun sampai merajuk nak masak kat kita. Hari ni mai kuliah punya pasal Nabi SAW selalu tak mencela makan, puji makan. Dia balik hari ni dia nak puji bini dia masak. Balik-balik bini dah hidang nasi goreng apa dengan telur mata mau kat atas. Lepas tu dia makanlah bang. Dia makan. Sedap tak bang ni? Hari ni sedap betul lah. Tak pernah duk puji, hari ni dia puji. Alhamdulillah hari ni sedap betul lah masak, Masya Allah, ni boleh buka kedai ni. Dia pun cukup pinggang kat kita. Pasal apa pula ni? Amboi mau kedai janda tu masak sedap sama sedap belaka. Saya duk masak tiap hari tak pernah duk sedap, lori tumbang lah, garam lori tumbang lah, potong kaki lah, macam-macam abang duk kata. Yang ni saya beli kat kedai tu kena juga. Aduh, subhanallah tuan-tuan. Sabar je lah. Tuan-tuan, inilah beberapa daripada akhlak Nabi SAW yang kita boleh bincang, yang kita boleh tiru dalam kehidupan kita. Sebab tak ada akhlak yang paling cantik dan paling hebat dan paling sempurna melainkan akhlak Nabi SAW yang patut kita contohi dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jadikan Nabi SAW sebagai idola kita dan idola daripada ahli keluarga kita, yang insya-Allah dengan kita mengikut perbuatan Nabi SAW itu, kita akan mendapat cintanya Allah SWT kepada kita, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau betul kamu cintakan kepada Allah, maka ikutlah aku, kata Nabi SAW. Maka saudara-saudara, kamu akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosa kamu akan diampunkan. Jadi ucap terima kasih atas jemputan. Saya minta ampun, minta maaf atas perkataan salah dan silap. Kita jumpa lagi dalam masa dan ketika, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.